Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so today saya sambung lagi tentang sukatan sirakan. Okay, measures of dispersion. Okay, sambung sikit lagi penerangan tentang apa yang kita dah belajar before this. Okay, iaitu julat ataupun range. Lepas tu julat antara quartile, okay, interquartile range. Okay, and then we have learned about variance, okay, variance, uh, and also sisihan piawai ataupun standard deviation. Okay, so semua tu, empat benda tu awak akan jumpa dalam sukatan sirakan, okay, dalam measures of this version. Okay, these four items you have to know macam mana nak calculate, okay, what is benda tu is apa dia punya use here. Okay, so this is uh, yang saya nak terangkan hari ni lah, okay, tentang apa benda sukatan empat benda ni. Okay, so kita dah tahu bahawa bila kita belajar tentang sukatan serakan ni ataupun measures of dispersion ni, kita nak tengok how well kita punya sesuatu data yang kita kumpul tu, dia punya distribution tu, dia distributed macam mana dia diserakkan, kita nak tengok. Okay, so okay, kat sini first dia kata kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan. Okay, so kenapa sukatan sirakan kita belajar ada pelbagai, okay, sampai macam untuk silibus awak ni sampai 4 benda yang awak belajar. Okay, so first okay, kita tengok, okay, sukatan sirakan ni memang kita guna untuk ukur taburan sesuatu data lah. Okay, kita nak ukur taburan satu data tu, kita nak tengok macam mana dia spread data yang kita dapat tu, macam mana pattern dia spread. Okay, okay, and then okay, the second one, okay, okay, when first you learn about julat kan, range. Okay, so julat ni memang senang sangat nak kira, right? Kita cari highest highest value, and then kita cari lowest value, and then kita tolakkan. Okay, memang senang nak kira dia. But then, okay, bila kita nak tengok benda lagi details, okay, more in details, we think that julat, okay, the range tu sebenarnya tak sesuai untuk bagi gambaran yang baik. Okay, so that means kita kena cari something else yang boleh kita guna untuk kita baca cara macam mana data tu dia spread. Okay, kalau kita guna julat saja, so it means like kita ambil, okay, contoh markah, saya ambil data markah kelas Ibnu Sina dengan Ibnu Akid. Saya ambil markah, okay, korang semua ada around 50 lebih orang. Okay, contohlah. So saya ambil 50 data tu, okay, lepas tu saya just cari, okay, siapa makan paling tinggi. Okay, contoh makan paling tinggi dapat 100, makan max dia. Lepas tu, okay, yang paling rendah dapat 50. Okay, so saya pun tolakkan. So 150, oh, so maksudnya julat makan korang ni 50 lah. Macam tu je. So saya tak boleh tahu data tu, maksudnya saya tak boleh nak tahu, okay, ramainya dapat A ke, ramainya dapat C ke, ramai dapat B ke, saya tak tahu, okay, daripada julat. So sebab tu kita perlukan sukatan serakan yang lain untuk melihat macam mana kita nak baca data tu lagi. Alright, okay. So so bila ada case yang wujudnya pencilan, okay, ataupun nilai ekstrim. Okay, pencilan in English dia extreme values lah. Okay, pencilan ni extreme values. Okay, so extreme values ni, pencilan ni sebenarnya adalah satu data values yang mana dia macam dia tak berada dalam norma. Contoh okay, contoh markah tadi kan, markah kelas awak tadi ramai-ramai, katalah 50 tu seorang je dapat 50, yang lain semua dapat around 70 hingga 100 markah. Okay, 70, okay, kira kita tengok kita bila kita plotkan, okay, semua dapat 70, semua dapat A lah. Tiba-tiba ada satu tersesat, dia dapat 50. Okay, so that 50 marks is the pencilan ataupun the extreme values. Okay, ataupun tadi markah semua orang dapat, okay, antara 100 hingga 50 kan. Okay, so semua orang dapat in between 50 to 70 markah dia, markah max dia. Tiba-tiba ada seorang tu dapat 100.
Kira maksudnya kalau kita buang yang 100 tu, maka maths untuk kelas Akil dengan Sina antara 50 hingga 70 je. Semua orang duduk dekat situ. Tapi tiba-tiba ada seorang dia dapat 100. So that is also extreme values. Extreme values tak semestinya dia kecil ataupun dia paling besar, tak semestinya. So dia tu macam dia tak duduk dalam norms kat situ. Okay, dia tak duduk bersama-sama dengan data lain. Dia tercampak jauh. Tak kisahlah jauh lebih besar ataupun jauh lebih kecil. Okay, so that is extreme values. Okay, so bila kes yang wujudnya ekstrim, kita ada extreme values ni, okay, julat antara kuartil, interquartile range adalah satu sukatan serakan yang lebih sesuai nak tunjuk data tersebut. Okay, kenapa interquartile range? Okay, sebab bila kita ada data tu, bila kita ada data yang dia spread kan, contoh ada extreme values. Okay, saya dah plot data tu semua. Okay, ada seorang sini dapat markah rendah. Lepas tu yang lain semua, dia semua duduk kat sini. Contohnya lah. Okay, so seorang kat sini. Jadi, bila kita tengok interquartile range, okay, kita akan bahagi data tu kepada 3 bahagian kan. Q1, Q2, Q3 lah, median dengan kuartil ketiga. Jadi dari segi kuartil tu kita boleh tengok julat antara kuartil 2 tu, baru kita boleh tengok kat mana macam mana data tu tabur. Okay, extreme values tu duduk kat mana. Okay, berbanding kalau kita ambil julat sahajalah. Kalau kita ambil julat, kita terus ambil highest value, kita tolak dengan lowest value so that tak sesuai. Okay, jadi untuk adanya, kalau ada case di mana data awak tu ada nilai ekstrim, okay, ekstrim tu ingat data yang tak duduk sesama dengan kawan-kawan yang lain lah. Bahasa dia macam tu lah, bahasa pasar dia. Jadi kita kena guna interquartile range ataupun julat antara kuartil untuk nak tengok taburan data dia. Okay, itu paling sesuai. Okay. Okay, so sisihan piawai pula ataupun standard deviation. Okay, standard deviation ni apa guna dia? Okay, so standard deviation ni biasanya kita nak compare dua set data. Okay, contoh saya ambil markah awak tadi tu, saya splitkan kelas awak, Sina satu kelas, data saya plotkan dengan kelas Akil saya plotkan. Jadi bila saya nak compare dua data tu, saya nak tengok taburan markah dua-dua kelas, saya tak nak campurkan. Okey, saya akan guna standard deviation. Itu paling sesuai. Okey, sisihan piawai. Okey, kenapa? Okey, sebab bila standard deviation yang kecil, okey, maksudnya bila kita dah kira standard deviation, okey, kita dapat nilai dia kecil. Contoh, Akil dengan Sina, saya tengok kelas Akil standard deviation dia lebih kecil daripada kelas Sina. Okay, so that means data yang terserak tu dia berhampiran dengan mean. So maksudnya mean pun rata kan. Okay, so maksudnya data awak tu, maksudnya markah awak, semua orang dia tertumpu dekat markah purata. So maksudnya semua orang kat situ je terserak around mean punya markah je. Tak jauh dia pergi. Okay, berbanding kalau kalau sisihan piawai tu besar, so that means data tu terserak jauh daripada mean. Okay, so maksudnya sisihan piawai yang besar menunjukkan data ada terserak jauh daripada mean. Okay, so dia jauh. Okay, so macam mana awak nak tengok? Awak kena kira lah standard deviation dia. Awak tengok kalau antara dua data tersebut yang mana kecil, yang mana besar. Jadi daripada situ awak boleh tentukan sisihan piawai tu, awak boleh tentukan lah daripada dua kelas tu, okay, yang mana terserat lebih dekat, yang mana terserat lebih jauh. Kalau kecil, maksudnya jarak dia kecil lah. Kalau lebih besar, sisihan piawai ni maknanya data tu tersebar jauh sikit daripada mean. Okay, mean markah dia. Alright, okay, sebab tu bila awak ingat balik, sisihan piawai kita nak kira, kita kena kira mean dulu. Lepas tu kita tolakkan dengan mean dia kan. Jadi itu fungsi dia sebenarnya. Sebab kita nak tengok jarak antara data-data tu dengan mean tu. So bila nampak jarak tu besar, bila kita tolak, betul jarak dia besar. Kalau kecil, maknanya jarak dia kecil. Okay, alright. So boleh relate balik dengan apa yang kita dah belajar, formula-formula tu. Okay, so ni contoh. Okay, so contoh kat sini pasal nak hitung julat. Okay. So hitung julat.
Okay, dan julat antara kuartil. Okay, so dia suruh buat dua benda. Kira julat dengan julat antara kuartil bagi set data tersebut. Okay, dia bagi data macam ni. 10, 11, 11, 14, 18, 20, 21, 21, 25, 40. Tentukan sukatan serikan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Okay, so first disuruh cari julat dan julat antara kuartil. Okay, so kita tengoklah julat dengan julat antara kuartil. Okay, so julat ambil nilai paling besar, tolak nilai paling kecil. So 40 minus 10, so dapat 30. So dah dapat cari julat. Okay, nak cari julat antara kuartil. Okay, ingat data macam ni kita kena bahagi Q1, cari median dahulu. So data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10. So maknanya kena bahagi tengah-tengah 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, median berada dekat sini. Ni median. Okay, ataupun Q2. Median. Okay, so bila median dekat sini, tengah-tengah. Okay, ni data dia ada 5 sini, 5 sini. So tengok. Okay, kat ni tengah-tengah dia yang mana? Ni adalah 11, Q1. Okay, dan kat sini tengah-tengah dia adalah 21. Ni adalah Q3. Alright, so julat antara kuartil Q3 minus Q1. Okay, so is 21 minus 11. Dapatlah 10. Okay, so dia tanya tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai. Okey, antara julat dengan julat antara kuartil yang awak kira, yang mana yang lebih sesuai. Okey, so kita ingat kalau ada extreme values guna interquartile range. Okey, kalau tak boleh guna julat. Okey, so tengok sekarang kita ada satu extreme values, betul tak? Okey, yang lain semua antara 10 to 25, tiba-tiba ada satu tu extreme, jauh, 40. Okey, so that means julat antara kuartil adalah sukatan yang lebih sesuai kerana wujudnya nilai pencilan ataupun extreme values which is 40. Alright, so because there's a exist of this data of 40, that's why you have to use interquartile range, okay, as a measure of dispersion. Okay, alright, next. So this table menunjukkan pencapaian dua orang murid. Okay, tengok dua orang murid tu kita dah tahu ada dua data kat sini. Okay, so mesti ada kaitan dengan standard deviation ataupun sisihan piawai. Okay, so salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Okay, tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Okay, so ujian 1, ujian 2, ujian 3, ujian 4, ujian 5. So cikgu dia buat 5 ujian fizik. Dia plotkan markah and dia nak tengok antara dua orang ni siapa yang lebih layak untuk wakil ke satu pertandingan quiz physics. Okay, so since dia adalah dua set data, so you have to find the standard deviation lah. Okay, so nak cari standard deviation, first kena cari mean markah, lepas tu baru cari sisihan piawai bagi setiap data. Okay, so maknanya you process data untuk Aiman, okay, ujian 1 sampai ujian 5 dulu. Lepas tu second one you process untuk John. Okay, cari mean dengan sisihan piawai bagi setiap orang. So itu yang dia buat dekat sini. Okay, dia cari mean markah. So macam nak cari mean, total up all the marks and then divide by 5 sebab ada 5 ujian. So you get 69.8 is the mean. Okay, sisihan piawai macam mana nak buat benda ni? Formula, ingat balik formula. So this one dia guna formula biasa je, tak ada F, okay, tak ada frekuensi. So you just square root all the datas. Okay, square rootkan semua data, bahagi dengan jumlah data 5, tolak dengan min kuasa 2, punca kuasa 2 kan awak punya jawapan. Okay, so you will get the answer of 17.67. Okay, same goes to John. Buat benda yang sama. Okay, see, the mean is the same, 69.8. But then when you measure the sisihan piawai, when you calculate the sisihan piawai standard deviation, you get 7.574, which is far more smaller than Aiman. Okay, mean dia sama dah, markah dia orang ni. Mean markah sama, maksudnya bila kita buat average marks, Aiman dengan John ni sama. Bila kita cari purata markah dia orang, 55 tu kan, daripada 55 tu mean dia sama. Tapi macam mana kita nak tahu konsistensi dia orang menjawab soalan tu, fizik tu. Maknanya dia konsisten. Setiap ujian tu sebenarnya dia punya performance lebih kurang. Jadi that's why we calculate sisihan
piawai. Okey, jadi bila tengok sisihan piawai si John ni lebih kecil, okey, itu maksud dia, okey, markah John ni, okey, mungkin tak tinggi macam Aiman. Aiman boleh dapat sampai 90, dia paling tinggi 80 je. Tapi dia konsisten. Setiap ujian tu, okey, dia konsisten markah dia. Tak macam, okey, kalau macam Aiman ni, okey, ada dapat 90 tapi ada yang dapat 40. Okey, dia tak konsisten. So mungkin ada ujian yang dia boleh score. Mungkin tajuk ujian 3 tu dia power dia score, tapi tajuk je satu tu dia tak power, tu dia tak boleh score. Macam John ni semua lebih kurang, lebih kurang, sebab tu dia dapat min yang sama tapi sisihan piawai dia sangat berbeza. Alright, so John akan dipilih untuk menyertai kuis fizik sebab dia sisihan piawai markah tu adalah lebih rendah. Jadi maksudnya pencapaian John tu lebih konsisten. So maksudnya dia konsisten je dari segi dia punya bila dia jawab semua tu dia konsisten. Dia tak adalah lemah sangat tajuk satu, tajuk dua, tajuk tiga, tajuk empat, tajuk lima, dia tak ada lemah sangat. Okay. Dia hampir menguasai semua tajuk. Cuma dia tak dapat skor macam sampai 90 macam tu lah. Okay. So that how we explain sisihan piawai. Okay. Mengikut kes jugalah. Ini ikut kes. So dalam kes ni sebab kita cerita pasal markah, jadi sisihan piawai itu menunjukkan markah pencapaian yang konsisten ataupun tidak. Okay. Okay, ini contoh soalan. Saya tak nak touch dulu. Saya nak terangkan terus kepada plot kotak, okay, ataupun box plot. Alright, so this is another one plots yang awak akan belajar. Actually, dia sebelum ni awak dah buat dot plots kan? Okay, so dia daripada dot plots, cuba dia tambah sikit. Dia tambah box kat situ. Okay, so itu je beza dia. Okay, so plot kotak ni ataupun box plot ni adalah satu cara kita nak pamerkan taburan bagi satu set data berdasarkan 5 nilai. Okay, 5 nilai. Apa 5 nilai tu? Okay, nilai minimum, okay, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Okay, so, maksudnya kena ada 5 values yang penting, okay, which is dalam box plot tu kena ada nilai paling kecil, nilai paling kecil ataupun minimum value. Lepas tu kena ada nilai paling besar ataupun maximum value. Lepas tu you have to have median dia apa, okay, and then kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okay, so basically biasanya nilai-nilai ni awak dah calculate, so you plotkan kat kotak, okay, dan tunjukkan sama ada kita akan tengok box tu dia simetri ataupun tidak pada median. Okay, kita nak tengok box plot tu satu set data ada simetri pada median. Kita tengok dia symmetrical ataupun tidak. Okay, so plot kotak selalu digunakan untuk membuat analisis dengan bilangan data yang banyak. Okay, so this box plot ni biasanya we use it untuk analyze data yang banyak. Maksudnya kita ada banyak sangat data. So what we do is we just take this 5 daripada data banyak-banyak tu kita ambil 5 essential values ni, dan daripada atas ni 5 essential values ni kita plotkan, and then we can interpret daripada situ apa yang daripada banyak-banyak data tu apa benda yang kita nampak. Okay, so this is antara 3 bentuk plot kotak yang awak boleh jumpa. Okay, so first awak tengok box plot ni. Ada symmetry. Nampak tak? So kuartil pertama dia, okay, this is your minimum value, this is your maximum value. Okay, so this is your minimum value, this is your maximum value. So this is your Q1, kuartil pertama, kuartil ketiga, and this is your median. So the box, you have to draw it between Q1 sampai Q3. Lepas tu dekat median tu, you buat satu garis lagi, box. Okay, so you will have 2 boxes. Alright, so these 2 boxes yang kita nak tengok size dia. So itu yang dia maksudkan tadi, simetri pada median atau tidak. So untuk bentuk satu ni dia simetri. Tengok sama besar box daripada Q1 pergi M ni sama besar daripada M ke Q3. So the box is symmetrical. Okay, that means data tu cantik je. Dia tersebar antara Q1 Q3 tu dia tak berat sebelah. Maksudnya lah data tu banyak berada dua-dua belah di simetri.
Okay, macam bentuk kedua ni, dia berat ke kuarter ketiga. So maksudnya dia lebih rapat di kuarter pertama. Macam ni dia berat ke sana. Okay, lepas tu dia kat belah kuarter tiga ni dia besar. Okay, contohlah. Okay, yang ni kuarter pertama yang ni besar, yang ni kecil. Okay, symmetrical. Okay, so kita tengok penerangan dia macam ni. Okay. Alright, so this is the data. Okay, contoh dia nak buat. Okay, macam mana nak buat data ni. Okay, so ni data banyak-banyak. 15 orang murid dalam ujian bahasa Cina. Okay, so daripada data ni awak just list out 5 benda yang penting tadi. Okay, so list out lah. Okay, jadi dia pun cari nilai minimum, tak nilai maksimum. Okay, lepas tu cari median, cari tengah-tengah, median dia apa. Lepas tu cari kuarter ketiga dengan kuarter pertama. Okay, so list down. Jadi dia pun dah list down. Okay, bila dah list down, terus ambil kertas graph, plotkan. Okay, so this one, you just use buat satu axis. Okay, dalam x-axis, actually sebenarnya plot kotak juga boleh buat secara mencangcang. Actually kalau you nak buat ni dekat y-axis pun boleh, cuma kotak you akan jadi tegaklah macam ni. Kotak you akan jadi macam ni nanti. Tak, macam tu. Boleh juga, tak ada masalah. Kita akan still nampak dia punya symmetrical ataupun tidak. Okay, so you pun plotkan. So nilai minimum tadi 35 ni letak. Okay, make sure the scale are uniform. So 35, 40, 45, 50. Kalau you nak guna 5 scale, so you have to use 5, 5, 5 intervals. Jangan guna interval berbeza. Okay, so that's the main main important thing for plotting a graph. Your axis or your scale of axis must be uniform. Kena sama. Tak kisahlah awak nak guna macam mana. Kalau dia tak bagi, awak tak bergantung kepada awak nak guna scale macam mana, tapi make sure dia uniform. Selang kelas dia mesti sama. Alright, so this one dia guna daripada 35, dia guna 5 scale of 5 lah. Okay, so 35, 40, okay, sampai 75 lah. Okay, boleh start daripada minimum value. Tak perlu start daripada kosong, tak ada masalah. Okay, so buat. Okay, dah siap plot titik tu. Buatlah kotak. Okay, kotak berada daripada Q1 sampai Q3, lepas tu gariskan. Okay, and ni pun sambungkan nilai minimum pergi kat Q1 ni, sambungkan garis melintang macam ni. Okay, just want to see the boxes. Right, so macam tu cara buat dia. Okay. Okay, so this one pula dia bagi box plot. Dia bagi box plot, lepas tu dia suruh awak senaraikan apa daripada kotak, daripada setiap plot ni bagi tahu apa median, apa kuartil pertama, apa kuartil ketiga, apa julat antara kuartil, apa nilai minimum, nilai maksimum dengan julat. Okay, so actually all this you can get from the box. Okay, let's say A, we see A. First they want median. So median is this one tengah-tengah. So it's 52, I think. Yes, 52. Lepas tu kuartil pertama. So kuartil pertama is here, this one. Okay, box yang permulaan box. So this is 30, 32, 34, 35 kot. Yeah, so it's 35. Lepas tu kuartil ketiga. Kuartil ketiga sini 60. So 62, 64. So 64. Alright, so julat antara kuartil. Julat antara kuartil is Q3 minus Q1. So tadi you dah listkan Q3 dengan Q1. So minuskan 64. Minuskan dengan 35. Okay, so tu yang you dapat 29. Okay, 64 minus 35. Lepas tu nilai minimum paling kecil sini. So this is 18, so 18. Nilai maksimum paling tinggi, so sini it's 80. And julat is 80 tolak 18. So 80 tolak 18, you get 62. So that's how you do it lah. Okay, this is antara cara lain dibagi soalan. Bagi kotak, disuruh awak yang senaraikan. Tadi dia bagi senarai, awak kena buat kotak. Sekarang dia terbalikkan. Okay. Okay, moving on. Ini latihan. Later you can try. Okay. Kita pergi kepada perubahan data terhadap serakan. Okay. Perubahan data serakan. Okay. Dalam data, okay, tak semestinya data kita tu kadang-kadang data kita tu ada edited. Contoh tadi cikgu dah ambil markah, lepas tu tiba-tiba ada seorang ni dia buat recheck, okay, markah dia tambah, contoh je lah. Jadi data kita macam dah berubah sikit, macam tu lah. Okay, ataupun cikgu dah tanda semua orang punya markah. Cikgu dah tanda, lepas tu tiba-tiba
apa tiba-tiba kan bila kita bincang, cikgu tengok ada apa, ada macam ada pembetulan. Maksudnya contoh soalan 3 ni salah. Okey, patutnya okey, semua orang jawab betul tapi cikgu pergi salahkan semua orang. Jadi semua orang dapat 2 markah contohnya. Okey, so itu antara perubahan yang mungkin kita akan jumpa dalam sukatan sirakan ni. Okey. So inilah kita perubahan data. So contoh kejadian pertama, okey, setiap data ditambah atau ditolak dengan satu pemalas secara seragam. Okey, ini kes yang tadi. Cikgu buat pembetulan kepada semua orang. Semua orang dapat markah ataupun semua orang kena tolak markah contohnya. Okey. Ataupun yang kedua, setiap data didarab. Sorry. Setiap data Okey, setiap data didarab atau dibahagikan dengan satu pemalas secara seragam. Okey, ataupun setiap data tu ataupun maksudnya setiap orang okey markah kena darab dengan 2. Cikgu cakap okey semua orang markah baru awak kena markah asal awak tu kena darab dengan 2 contohnya lah. Okey, ataupun kena bahagikan dengan 2. Tengoklah okey dengan satu pemalas secara seragam. Okey, pemalas tu maksudnya 2 lah. So semua orang kena darab 2 ataupun bagi 2. Tak ada pula macam seorang kena darab 2, seorang kena darab 4. Tak kena semua seragam lah. Okey, ataupun kewujudan nilai pencilan dalam set data. Tiba-tiba data tu ada satu extreme values lah. Okay. And then ataupun ada satu lagi case di mana satu nilai dikeluarkan ataupun dimasukkan dalam set data. Okay, contoh markah saya tadi saya dah buat analisis, tiba-tiba seorang pindah ataupun ada seorang pindah datang kisah ataupun seorang keluar daripada kisah lah. Macam itulah antara contohnya. Okay, kalau dia keluar kisah, saya kena keluarkan markah dia lah. Kalau dia masuk kisah, sebenarnya saya kena bagi ujian. Suruh dia buat ujian, saya ambil markah dia pula. Contohnya macam tu. Okay, so itu kes yang seterusnya lah. Okay, kes-kes macam ni. Okay, jadi bila ada kes-kes macam ni, okay, data kita akan berlaku perubahan. Okay. Okay, so tengok kotak hijau ni penting Okay, so apabila setiap cerapan baru, okay, cerapan ni is our new data lah. Okay, so kalau kita ada kes pertama tadi, dalam satu set data tu, semua data kena darab dengan pemalas. Okay. Okay, satu set data, semua set data didarab dengan satu pemalas. Okay, maka julat baru K Okey, julat baru sama dengan K darab dengan julat asal. Okey, contoh saya dah kira dah semua tadi. Saya dah kira semua julat semua orang. Okey, saya dah kira julat kata tadi 50 kan. 50 julat kita saya dah kira. Okey, tiba-tiba semua orang kena darab 2 markah tadi kan. Semua orang kena darab 2. Jadi nak cari julat yang baru, okey saya tak perlu cari balik siapa highest, tolakkan dengan siapa yang lowest. Tak. Saya hanya perlu ambil julat yang lama ni, saya darab balik dengan nilai yang saya suruh. Contoh saya suruh darab 2 tadi, semua orang kena darab 2 dengan data. Maksudnya saya darab je 2 dengan julat yang asal. Okey. Sama juga dengan julat antara kuartil. Kalau berlaku perubahan tadi pada data di mana semua data tu kena darab 2, okey, semua kena darab dengan K, maka julat yang baru kita kena darabkan dengan K juga. Julat antara kuartil tu darab dengan K. Okey, sisihan piawai pun sama. Kalau sisihan piawai, kalau data tu kena darab dengan K, sisihan piawai asal pun kena darab dengan K, dan variance, okey, variance dia lain sikit. Dia jadi K kuasa 2. Kenapa? Sebab awak ingat formula variance tu adalah sigma squared. So bila variance asal dia kita dah ada, kita kena darab dengan K tu kena kuasa 2. Variance asal darab dengan K kuasa 2. Ini je lain sikit. Tapi still semua kena darab, okay, dengan pemalas yang kita dah buat tadi. Okay, ataupun kalau kes kena bahagi pun sama. Okay, kalau kes kena bahagi, kita bahagikan. Contoh tadi markah, okay, kelas semua orang markah awak kena bahagi dengan 2. Semua markah awak kena bahagi dengan 2. Okay. So semua orang bila cikgu nak kira julat yang baru, okay, julat yang asal cikgu dah kira tu bahagi je. Cikgu bahagi je dengan K.
Okay, ataupun jumlah antara kuartil A1 pun cikgu bahagi dengan K. Sisi yang nak cari sisi sampai baru pun sisi sampai lama tu bahagi dengan K, dan variance, okay, variance ni pun sama, bila variance je K tu kena kuartil 2. So bahagi juga dengan K kuartil 2. Okay, so this one, these green boxes ni memang penting. Okay, you kena ingat. Okay. Ni kesan perubahan bila data berlaku. So dia boleh tanya lah, dia boleh tanya. Dia kata dia ada data, tiba-tiba berlaku perubahan pada data di mana semua data tu kena darab dengan 2. Apa jadi pada variance baru contohnya. Jadi awak kena kira lah variance baru kena darab dengan 2 kuasa 2. Variance lama darab dengan 2 kuasa 2, so dapat variance baru. Okay. Okay. Next. Okay, kesan perubahan sukatan serakan apabila setiap nilai dalam satu set ini. Kesan ke atas sukatan serakan apabila satu pencilan dimasukkan. Ni bila ada data extreme. Bila ada extreme values. Okay. So, apa akan jadi julat? Okay, julat akan berubah dengan mendadak apabila satu extreme values dikeluarkan ataupun dimasukkan ke dalam satu set data. Contoh tadi yang markah kita punya kelas tadi tu 100 dengan 50 kan mula-mula. Okay, buat masuk okay, 100 dengan 50. Okay, kita cari julat dia 50. Tiba-tiba katalah 100 tu adalah extreme values. Okay, orang lain semua dapat sampai 70 je markah paling tinggi. 100 tu extreme. Jadi saya 100 tu yang dapat 100 tu dia pindah. Okay, dia pindah lah sebab dia rasa sesuai lah duduk kisah ni saya lebih pandai. Dia pergi sekolah lain. Okay, so dia pergi sekolah lain. Dia pindah, saya keluarkan markah dia. So tinggal 70 paling tinggi tadi. So 70 saya tolak dengan 50. So markah kita daripada beza tadi, jumlah asal daripada 50 ditukar jadi 20 bila kita keluarkan nilai tersebut. Okay, so kalau masukkan pun samalah. Kalau masuk pun nanti mungkin daripada 20 jadi 50. Dia berbeza, dia akan berubah dengan mendadak. Ada perubahan mendadak. Lepas tu jumlah antara kuartil. Okay, jumlah antara kuartil ni kurang dipengaruhi apabila satu pencilan ditambah atau dikeluarkan. Okay, so jadi kita tak boleh tahu kalau ada masuk extreme values, value jumlah antara kuartil tu kita tak nampak sangat berubah dia sebab dia tak dipengaruhi sangat. Jadi kita tak boleh tahu. Kita boleh tahu hanya daripada julat. Jadi julat daripada kuartil kita tak tahu. Okey, tapi variance dengan sisi hampir awal, okey, dia akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data. Okey. Kenapa? Sebab ingat balik tadi bila tiba-tiba ada extreme values, orang tu kan jauh daripada kawan-kawan lain. Jadi sebab tu sisi hampir awal tu ditabur, bila taburan dia jadi tersebar luas, tu yang jadi sisi hampir awal dengan variance dia besar. Okay, so beza antara nilai cerapan baru dengan nilai min adalah rendah. Beza antara nilai baru dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisi hampir awal baru akan semakin kecil dan sebaliknya. Okay, so maksudnya kalau pencilan tu nilai cerapan baru dengan nilai min tu rendah, so maksudnya dia jauh daripada min, dia dekat dengan min, maksudnya sisi yang awal baru akan lebih kecil. Tapi kalau dia lagi jauh, kalau pencilan tu sangat jauh daripada min, dia akan makin besar. Okay, min jadi nak tahu dia punya sisi hampir awal tu, kita akan tengok data tu tersebar daripada min jauh ataupun dekat daripada min. Okay, alright. So cikgu rasa untuk hari ini cikgu stop sampai sini dulu. Next class kita akan sambung kepada perwakilan grafik lah. Okay, more to grafik punya ni. Macam mana kita nak tengok data perwakilan grafik. Okay, so thank you for watching. I hope you get something from this video. Kalau tak faham boleh tanya, boleh PM saya atau boleh tanya dekat group. And we can discuss lebih details later. Alright, okay, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.